Tuan Yang di-Pertua, peningkatan kadar dari 15 hingga 42% sememangnya diperlukan khususnya kepada negeri-negeri yang berpenduduk kecil seperti Perlis yang menerima kenaikan setinggi 40.8%. Saya tiada isu dan saya alu-alukan. Dan peningkatan 25% daripada jumlah peruntukan keseluruhan bagi tahun 2026 juga saya alu-alukan. Namun pada masa yang sama, adakah formula satu saiz untuk semua ini benar-benar mencerminkan semangat layanan yang lebih adil seperti yang dinyatakan di dalam huraian RUU ini? Mengapa negeri yang lebih luas seperti Sabah mendapat peratusan kenaikan yang jauh lebih rendah berbanding negeri kecil di Semenanjung? Bagi saya, formula sedia ada ini sangat tidak memihak kepada negeri yang mempunyai wilayah yang luas. Di bawah pindaan ini, bagi baki penduduk melebihi 1.1 juta orang, kadarnya hanyalah RM13 seorang. Ini bermaksud bagi Sabah dengan unjuran populasi 4,186,400 orang, ini bermaksud lebih 2 juta orang di Sabah hanya bernilai RM13 seorang. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, adakah RM13 ini cukup untuk menyelenggara infrastruktur di pedalaman Sabah atau kos logistik untuk menghantar perkhidmatan di Beluran atau di Kinabatangan mahupun Kota Belud? Pekan-pekan yang saya sebutkan ini tidak boleh disamakan dengan kos di Shah Alam ataupun Georgetown. Belum lagi disebut harga barang, bahan binaan dan sebagainya yang jauh lebih mahal berbanding Semenanjung. Justru saya ingin mencadangkan agar sudah sampai masanya kerajaan mengambil kira regional weightage dalam formula pemberian ini pada masa hadapan. Ianya perlu mengambil kira keluasan tanah ataupun land mass dan bukannya sekadar bilangan kepala semata-mata. Tuan Yang di-Pertua, mengikut data DOSEM setakat Julai 2025, daripada 3.759 juta penduduk di Sabah, warga negara di Sabah berjumlah 2.72 juta orang atau mewakili 72% daripada penduduk di Sabah. Bukan warga negara pula mewakili 28% atau 1 juta orang. Kadar peratusan bukan warga negara di Sabah ini jauh lebih tinggi berbanding negeri yang paling ramai penduduknya dan paling banyak aktiviti ekonominya iaitu Selangor. Di Selangor daripada 7.4 juta penduduk, 90% atau 6.67 juta penduduknya adalah warga negara, manakala 10% atau 727 ribu penduduknya bukan warga negara. Saya mungkin boleh faham kalau negeri yang aktiviti ekonominya yang rancak seperti Selangor memerlukan ramai warga asing bagi memenuhi permintaan tenaga kerja. Tetapi di Sabah, jumlah bukan warga negara langsung tidak mencerminkan realiti ekonomi kami di Sabah. Mungkin ada yang cakap isu ini bukan isu baru, isu ini isu lama. Ya, tapi sampai bila? Yang kita berada di sini, apa kita buat untuk selesaikan isu ini once and for all? Isu ini bukan saja merugikan Sabah tetapi merugikan kerajaan persekutuan yang perlu membelanjakan kos yang besar setiap tahun seperti kesihatan, keselamatan, infra dan sebagainya.